Pernahkah Anda mempertimbangkan hubungan menarik antara nombor prima, Al-Quran, dan teori segala-galanya? Pada pandangan pertama, ketiga-tiga konsep ini, yang utama dalam bidang matematik, agama, dan fizik teori, mungkin kelihatan tidak berkaitan. Walau bagaimanapun, jika Anda meneliti sedikit lebih dalam, Anda mungkin akan menemui titik pertemuan yang membentuk pemahaman yang bersatu. Mari kita huraikannya. 1. Nombor prima. Ini adalah nombor-nombor perduaan yang lebih besar daripada satu dengan hanya dua faktor, satu dan nombor itu sendiri. Mereka membentuk asas teori nombor, satu cabang matematik yang mengkaji sifat-sifat nombor perduaan. Namun, kepentingannya meluas lebih jauh, dengan jelas ke dalam bidang kriptografi, di mana mereka sangat penting. Berkat kualiti unik mereka, mereka membantu mengenkripsi data, memastikan komunikasi kita selamat. 2. Al-Quran. Ini adalah teks suci dalam Islam, dianggap sebagai wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merangkumi ajaran moral, petunjuk hidup, dan undang-undang untuk umat Islam. Ini adalah model teori dalam fizik yang bertujuan untuk menggabungkan 4 kuasa asas alam semesta, graviti, elektromoment, interaksi kuat dan lemah. 4. Kemungkinan hubungan. Tafsiran menarik telah muncul yang menunjukkan hubungan antara nombor prima dan Al-Quran melalui urutan numerik tertentu dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat pandangan subjektif yang mencadangkan bahwa Al-Quran mungkin mengandungi petunjuk atau pengetahuan yang berkaitan dengan konsep fizikal asas yang boleh dimasukkan ke dalam TOE. Cabaran dan tafsiran. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara tafsiran pribadi dan pandangan berdasarkan bukti empirikal atau metodologi sains. Semua tafsiran kreatif harus diperiksa secara kritikal. Kesimpulan, hubungan antara nombor prima, Al-Quran, dan TOE adalah rumit. Perlu ada penghormatan terhadap pelbagai tafsiran sambil memastikan pemeliharaan kualiti kritikal dan objektif dalam penyelidikan lanjutan. Selain itu, kami akan mempersembahkan fungsi yang menghubungkan nombor prima dengan beberapa nombor perduaan dan memberikan bukti matematik terhadap sifat-sifatnya. Ini akan menunjukkan bagaimana sifat matematik asas, seperti nombor prima, boleh dihubungkan dengan konsep matematik yang lebih rumit. Adapun perbandingan antara teori segala-galanya dan Al-Quran, teori segala-galanya ialah model yang mencoba untuk menyatukan 4 kuasa asas alam semesta. Manakala Al-Quran adalah panduan hidup yang sekaligus menjadi sumber hukum moral bagi umat Islam. Beberapa pandangan subjektif menunjukkan bahwa Al-Quran mungkin mengandung petunjuk atau pengetahuan yang berkaitan dengan konsep-konsep fisikal yang menjadi bagian dari teori segala-galanya. Penggabungan dua konsep ini memerlukan penelitian yang cermat dan penafsiran yang kritis. Perjalanan kita ke dalam dunia yang menarik tentang nombor prima, Quran, dan teori segala-galanya membawa kita sekarang ke analisis matematik yang lebih mendalam. Secara khusus, kita akan fokus pada hubungan antara nombor prima dan fungsi yang didefinisikan menggunakan digit 10. Sangat menarik untuk melihat bagaimana sifat-sifat matematik yang asas, seperti nombor prima, bisa berhubung dengan konsep matematik yang lebih kompleks. Nombor prima, dalam kesederhanaannya, dapat membawa kita merentasi jalan-jalan corak matematik yang rumit. Misalnya, beberapa orang telah menemui corak nombor prima dalam urutan digit Quran. Corak-corak ini, walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan ajaran Quran, memberikan perspektif unik mengenai pertemuan antara matematik dan agama. Dalam konteks hubungan antara nombor prima, Quran, dan teori segala-galanya, analisis matematik ini boleh memberikan pandangan tambahan. Walaupun tidak ada hubungan matematik langsung antara Quran dan konsep TOE, tafsiran subjektif boleh mencuba mencari hubungan yang lebih mendalam. Hubungan-hubungan ini, seperti urutan nombor dalam Quran atau penggunaan berulang nombor prima dalam fizik teori, boleh memberikan lensa yang menarik untuk melihat konsep-konsep yang tampaknya berbeza ini. Dalam menyiasat hubungan antara matematik, agama, dan sains, penting untuk mempertimbangkan pelbagai perspektif dan pendekatan. Tafsiran kreatif dan spekulatif boleh memberikan pandangan baru, tetapi harus disertai dengan kehati-hatian dan kritikan yang teliti. Ketika kita bergerak maju, mari kita menjaga pikiran yang terbuka dan ingat pentingnya bukti empiris dalam mendasari tafsiran kita. Sekarang, mari kita fokus pada perbandingan antara teori segala-galanya dan Quran. Meskipun teori segala-galanya berusaha untuk memberikan penjelasan universal tentang hukum-hukum alam semesta, Quran memberikan pandangan metafisik tentang realiti.
Kedua-duanya, dalam cara mereka tersendiri, mencari jawaban bagi pertanyaan yang paling mendalam tentang keberadaan kita. Seperti yang telah disebutkan, tidak ada hubungan matematik langsung antara Quran dan konsep TOA, tetapi tafsiran subjektif dan spekulatif dapat mencoba untuk mencari korelasi dan hubungan yang lebih mendalam. Quran, dengan kebijaksanaan dan ajarannya yang mendalam, dan teori segala-galanya, dengan usaha menerangkan semua hukum fisik dalam kerangka kerja yang konsisten, menawarkan dua cara yang berbeza untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ini adalah suatu diskusi yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan hati-hati, serta pemikiran yang terbuka dan kritis. Babak 3. Al-Quran sebagai panduan menyeluruh. Sekarang kita menuju ke Al-Quran. Seperti yang sangat dihormati sebagai kitab suci Islam, ia dianggap wahyu ilahi yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Terdiri daripada arahan etika, petunjuk hidup, dan hukum-hukum yang dipatuhi oleh umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran melampaui peranannya sebagai naskah agama semata-mata, berfungsi sebagai manual yang merangkumi semua aspek kehidupan bagi pengikut Islam. Untuk menekankan keunggulannya, kita bandingkan antara teori segala-galanya dan Al-Quran. Teori segala-galanya, yang dicari oleh banyak sarjana dalam memahami segala aspek alam semesta, upaya untuk merangkum semua hukum fisik yang mendasari alam semesta kita. Namun, Al-Quran, sebagai kitab suci Islam, telah memberikan panduan menyeluruh sejak dahulu kala, bukan sahaja dalam hal etika dan hukum, tetapi juga petunjuk hidup dalam banyak aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan banyak lagi. Al-Quran adalah teori segala-galanya bagi umat Islam, memberikan mereka petunjuk dan pemahaman tentang cara menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab, serupa dengan bagaimana teori segala-galanya berusaha untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang alam semesta kita. Babak 4. Teori segalanya dan penyatuan. Juga dikenali sebagai TOE, ini adalah model konjektor dalam bidang fizik teori. Objektif TOE adalah untuk menyelaraskan 4 kuasa asas alam semesta: kuasa graviti, kuasa elektromagnetik, kuasa nuklear kuat, dan kuasa nuklear lemah. Walaupun menjadi aspirasi puncak dalam fizik teori, ia masih tetap tidak dapat dikesan. Lebih jauh, TOE dan Quran mencerminkan pendekatan yang berbeza, tetapi begitu mempesonakan dalam memahami alam semesta. Quran, kitab suci umat Islam, mencerminkan pandangan spiritual terhadap ciptaan dan hukum-hukum alam semesta. Sementara itu, TOE berusaha menyatukan 4 tenaga asas dalam satu model fizikal yang lengkap dan koheren. Dalam Quran, hukum-hukum alam semesta dijelaskan sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan dan kebenaran ajaran Islam. Sebaliknya, TOE mencari penjelasan matematik dan fisikal untuk fenomena tersebut. Walaupun perbezaan ini, keduanya merangkumi pengetahuan yang mendalam tentang alam semesta dan berusaha untuk menjelaskan misteri terbesar yang ada. Dalam erti kata lain, Quran dan TOE masing-masing menawarkan pandangan holistik dan menyeluruh tentang alam semesta, meskipun melalui jalur yang berbeza. Satu melalui lensa spiritual dan agama, dan yang lain melalui lensa sains dan matematik. Bab 5. Sambungan dan tafsiran yang mungkin. Satu hubungan potensial antara nombor perdana dan Al-Quran mungkin dilihat dalam tafsiran beberapa urutan numerik yang terdapat dalam Al-Quran. Dari beberapa perspektif, ia mencadangkan bahawa Al-Quran memegang petunjuk atau maklumat yang berkaitan dengan konsep fizikal asas yang boleh diintegrasikan ke dalam teori segala sesuatu. Penyelidikan yang dilakukan melalui pelajaran agama dengan menggunakan matematik telah menimbulkan kedua-dua kajian dan perdebatan. Secara khusus, teori segala sesuatu fokus pada mencari penjelasan tunggal yang dapat menjelaskan semua fenomena fizikal yang diketahui, dan banyak yang percaya bahawa Al-Quran mungkin memegang kunci untuk pemahaman ini. Bagi mereka, urutan nombor-nombor yang unik dalam Al-Quran mungkin merupakan petunjuk untuk hukum-hukum fizik yang mendasar dan asas bagi penemuan baru dalam matematik dan fizik. Kaedah ini tentunya telah menghasilkan banyak perdebatan, dengan beberapa berpendapat bahawa ini adalah usaha untuk mencari sesuatu dari apa-apa, manakala lain-lain merasakan bahawa ini adalah bukti jelas hubungan yang lebih dalam dan kebenaran ilmu pengetahuan dalam teks agama. Namun, bagaimanapun, ini adalah pandangan yang dan berpotensi mengubah kita melihat hukuman and toins, Norse Malthove. Babak 6, menyeimbangkan interpretasi subjektif dan bukti empirikal. Cabaran utama muncul dalam usaha mengekalkan keseimbangan antara rasionalisasi peribadi dan ideologi yang berdasarkan bukti nyata atau proses sains.
Penjelasan imajinatif dan spekulatif mungkin memberikan pandangan baru, namun mereka memerlukan pertimbangan yang teliti dan penalaran analitik. Bila dibandingkan dengan teori segala-galanya dan Quran, terdapat dua pandangan yang berbeda, tetapi keduanya memerlukan seimbang antara interpretasi subjektif dan bukti empirikal. Teori segala-galanya adalah konsep fisika yang mencoba merangkum semua hukum fisikal alam semesta dalam satu teori tunggal. Ia memerlukan interpretasi subjektif dan analisis empiris yang ketat untuk memahaminya. Sebaliknya, Quran adalah kitab suci Islam yang berisi ajaran-ajaran agama dan hukum moral dan etika. Ia juga memerlukan interpretasi subjektif dan analisis, tetapi dalam konteks yang berbeda, bukan empiris atau saintifik, tetapi dalam konteks keimanan dan pemahaman agama. Meski demikian, Quran juga menyentuh tentang beberapa aspek alam semesta yang kini diakui oleh sains, menunjukkan adanya keseimbangan antara pengetahuan rohani dan empirikal. Oleh itu, sama ada dalam konteks teori segala-galanya atau Quran, penekanan adalah pada kepentingan mempertahankan keseimbangan antara interpretasi subjektif dan bukti empirikal dalam pemahaman kita. Bab 7, kesimpulan dan dialog selanjutnya. Hubungan rumit antara nombor prima, Al-Quran, dan teori segala-galanya adalah topik yang mempunyai banyak aspek yang mampu memberikan pelbagai interpretasi. Walaupun hubungan antara ketiga-tiga teori ini dapat dikesan, adalah penting untuk menghormati pelbagai interpretasi dan mengekalkan standar penyelidikan dan ketaksabitan yang ketat dalam eksplorasi yang berterusan. Perbincangan ini mendedahkan lebih banyak lagi diskusi tentang hubungan antara matematik, agama, dan sains dalam usaha kita untuk memahami alam semesta dan tujuan keberadaannya dengan lebih mendalam. Secara khususnya, perbandingan antara teori segala-galanya dan Al-Quran menimbulkan sejumlah pertanyaan yang menarik dan cabaran intelektual. Teori segala-galanya berusaha untuk menjawab soalan-soalan besar tentang asal-usul alam semesta, sementara Al-Quran memberikan pandangan metafisikal dan spiritual tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Dalam mencari kefahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan tujuan keberadaannya, adalah penting untuk mempertimbangkan kedua-dua perspektif ini, dan bagaimana mereka saling berinteraksi dan saling melengkapi.